Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Masya Allah, sesuatu itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin. Bismillahi awalihi wa akhirihi. La hawla wa la quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma zakkirna minhuma nusina minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Sekalian para pencinta dan penuntut ilmu di kalangan ahli keluarga saya yang saya kasihi dan saya muliakan, para tetamu, penuntut dan pencinta ilmu sekalian di family audio kuliah, dan para muallim, para muallimah sekalian, tuan-tuan haji, puan hajah, muslimin muslimah yang dekat maupun yang jauh yang menyaksikan pertemuan pada pagi yang cukup bermakna pada yaumul khamis ini di waktu duha wa duha wa syamsi wa duhaha. Masya-Allah, sesuatu itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan kembali dalam live maupun insya-Allah rakaman setelah bicara pada pagi ini. Saya raikan semua yang hadir, mudah-mudahan sabar seketika dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mengundang sedapat mungkin, sebanyak mungkin, dengan wasilah pendahulu bicara seumpama kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Dan boleh disebut Allahumma ghfir lana, wahai Allah ampunilah kami. Allahumma arhamna, wahai Allah rahmatilah kami. Allahumma rzuqna, wahai Allah rezekikan kami. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, itulah satu nukilan ucapan rasmi daripada kauliah Nabi SAW kepada seorang yang meminta kepada Rasulullah SAW agar dibimbing, ditarbiyah, diberi pendidikan agar dapat mengungkapkan beberapa kalimah. Pada asalnya Rasulullah SAW forwardkan, sampaikan, ungkapkan olehmu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian lelaki itu setelah menerima pencerahan daripada baginda Nabi SAW, namun lelaki di kalangan sahabat baginda Nabi SAW berpatah balik semula, menyatakan apa yang telah dikau sampaikan kepadaku itu hak Allah. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir itu adalah hak Allah, aku nak hak aku. Maka Rasulullah SAW menyampaikan pesanannya ataupun disebut sebagai suatu penambah nilai daripada ucapan itu. Apabila seseorang itu berhajat, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah beri ilham untuk menyatakan hak hamba kepada Rabb yang mencipta, yang mentadbir, yang menjamin kemaslahatan, keperluan hamba-hambanya. Maka Rasulullah SAW
menyatakan sebagai suatu tambahan, ungkapkanlah olehmu, Allah maghfirli, wahai Allah ampunilah aku. Allah marhamni, wahai Allah rahmatilah aku. Allah marzuqni, wahai Allah rezekikan aku. Masya Allah. Maka terpakai buat saya dan kita semua. Di waktu pagi kita mengulangi ittiba akan kauliah Nabi SAW ini, insya-Allah. Pada tajuk pada kali ini, pada pagi ini, rezeki daripada Allah. Rezeki hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala, Ar-Razzaq. Sebagai pembuka bicara pada pagi ini, sukacita juga kita mengambil dalil bagaimana dalam riwayah Imam Abu Daud, Imam Abu Daud meriwayahkan suatu hadis. Mafhum hadis menyatakan, dengan mafhum hadis yang menyatakan suatu isyarat, sesiapa yang melazimi istighfar akan diberi kelapangan daripada kesusahan, diberi jalan keluar daripada kesempitan, dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka sukacita saya mengulangi apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi SAW, yakni wasilah dengan kalimah maghfirah kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, sebagai suatu wasilah perantaraan kita beradab dengan yang maha pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Bila mana seseorang itu, ibrah daripada hadis Imam Abu Daud ini, iaitu apabila saya dan di antara kita ini melazimi istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada riwayah sahabat bertanya kepada sahabat yang lain, bagaimana istighfar Rasulullah? Maka sahabat yang ditanya itu menjawab dengan jelas, baginda Nabi SAW sering mengungkapkan kalimah astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Maka sukacita kita mengulangi kalimah itu secara personally, secara individu, saya dan kita semua. Begitu juga dalam satu riwayah yang lain, barang siapa mengucapkan astaghfirullah, la ilaha illallah, al-hayyu al-qayyum wa atubu ilaih, walaupun kesalahannya lari daripada medan peperangan, maka niscaya Allah akan ampunkan dia. Iaitu wasilah dengan nada keinsafan, nada tawajuhnya, hatinya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kerana menyadari dirinya melakukan kesilapan dalam perjuangan dalam kehidupan ini. Maka adabnya dengan Allah, astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, la ilaha illallah, perbaharui iman kepada Allah dengan kalimah thayyibah, kalimah syahadah, la ilaha illallah, dan berwasilahkan dengan Ismullahil Azam, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang sentiasa hidup, Al-Qayyum, terus menerus menguruskan makhluk, berdiri dengan sendiri, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya, kepada Allah. Masya Allah. Peluang kepada saya dan kita semua bila mana kita melazimi istighfar, apatah lagi Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar sunnah dibaca di malam hari setidak-tidaknya sekali, maupun antara sekali ataupun dua ataupun tiga kali, antara sekali maupun tiga kali. Begitu juga Sayyidul Istighfar sunnah dibaca, sunnah muakkad, disebut sebagai suatu lafaz sunnah muakkadah, sangat dituntut dibaca di waktu pagi. Dan ada fadail amal ni, bagaimana kaifiah, rahsia hikmah beramal dengan hudurul qalbi dan memahami
tafahum, memahami apa yang dibaca. Kalimah begitu azimnya. Disebut Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya-Allah, boleh hadam balik di kalangan sahabat-sahabat kita yang alim dan maupun alimah, boleh forward balik. Tolong sahabat-sahabat maupun rakan-rakan maupun ahli keluarga saya boleh share di komen bagaimana kita boleh datangkan tentang yang disebut kalimah yang disebut Sayyidul Istighfar. Bila mana seseorang itu mengungkapkan pada malam hari, apabila rezekinya, ajalnya tidak kesampaian pada waktu pagi, yakni pada waktu subuh, maka matinya dalam keadaan fitrah. Begitu juga sekiranya dibaca di waktu pagi, di awal pagi, sekiranya ajalnya, rezekinya tidak kesampaian di waktu petang, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan dia dalam golongan yang mati dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, bersih. Imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bertasdik Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Dia mengakui bahawasanya Rabb adalah sebagai Rabbnya. Kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat-ayat seterusnya dalam kalimah istighfar, Sayyidul Istighfar itu, Masya Allah, begitu bermakna kepada setiap individu kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentulah di waktu secara sedar maupun tidak sedar, secara stay at home ataupun dalam rehlah perjalanan kehidupan kita ini, saya raikan ahli keluarga maupun sahabat-sahabat, rakan-rakan yang dikenali maupun yang tidak dikenali, di waktu kalian masih duduk maupun dalam keadaan posisi masing-masing, dalam keadaan Masya Allah, masing-masing ada yang dalam keadaan masa bekerja ataupun di waktu ini dalam perjalanan. Hati-hati dalam perjalanan. Hakikatnya kita hakikatnya kita semua dalam perjalanan menemui satu demi satu janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada yang suri rumah, muslimat ataupun muslimin, ada juga muslimin yang duduk di rumah di waktu ini, yang disebut sebagai kategori orang-orang pencen lah, maupun orang yang tidak pencen, dalam keadaan santai dan sebagainya. Manapun kita berada, di mana saja kita berada maupun di mana keadaan pun, Masya Allah, kita boleh bersama untuk hadam sedikit sebanyak tentang rezeki daripada Allah, pembentangan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Rabbi, berwasilahkan dengan dalil bagaimana kita sendiri sebut dalam doa ketika di antara dua sujud. Di antara dua sujud kita berdoa memohon Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada kalimah di antara 8 permintaan ketika duduk istirahat itu. Ketika istirahat itu kita duduk di antara dua sujud. Waktu itu kita membaca di pertengahan ucapan itu, Allah marzuqni, minta kepada Allah rezeki. Mudah-mudahan Allah kurniakan rezeki. Cuma dalam konteks apa? Rezeki yang baik, yang hasanah, kebaikan, ataupun disebut rezeki yang halalan tayyibah. Subhanallah, bicara tentang rezeki ini sebenarnya bukan sekadar rezeki yang kita faham dan ramai
saya baik sangka kepada kita boleh faham dengan baik keluasan rezeki daripada Allah ini. Bagaimana rezeki ini bukan sekadar makan, minum, ataupun disebut rezeki keafiatan, kesejahteraan. Keafiatan ini di antara wujud keafiatan kita sihat wal afiyah, sihat wal afiyah, zahir dan batin kita. Dan kita memahami bagaimana rezeki ini luas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki bagaimana aset yang ada kita pada diri masing-masing, sama ada pendapatan, sumber pendapatan maupun dalam keluarga. Ada rezeki yang baik yang disebut pasangan yang soleh-solehah, itu termasuk juga rezeki. Itulah bila mana kita membaca seumpama yang biasa dilazimi baca ketika makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Wahai Allah, Allahumma barik lana, berkatilah rezeki. Berkatilah rezeki yang Engkau kurniakan kepada kami. Dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Allahu Akbar. Allahumma ajirna minan nar. Bila mana kita minta, Allah makbulkan. Saya dan kita semua sentiasa baik sangka kepada Allah. Husnul zan. Husnul zan terutamanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha memberi rezeki. Betapa beruntungnya orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenar. Apabila dia bertasdik, meyakini, bukan sekadar percaya tapi meyakini sumber rezeki datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sumber rezeki datangnya daripada Allah. Ini rasmi. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada kita semua nikmat yang banyak, termasuk cabang-cabang rezeki. Maka kita mohon, seumpama kita mohon dalam doa, seumpama saya sebut, dan doa yang biasa kita lazimi ketika makan itu boleh disebut, dibaca ketika solat fardu, selepas solat fardu. Jadi mungkin makmum heran, pelik tapi benar, tiba-tiba imam baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, di antara rangkaian doa ketika setelah solat itu. Maka jarang kita dengar imam baca ketika rangkaian doa itu dibaca. Tiba-tiba katalah in case, satu case itu imam baca, jadi makmum boleh jadi naik pelik. Apakah imam ni? Apakah imam ni? Sedangkan lepas solat ni mana ada makan, tidak diistihar pun makan, tapi imam baca. Rupanya doa itu sunnah juga dibaca ketika selepas solat fardu ataupun solat sunnah. Kita nafsi-nafsi baca, boleh baca setelah solat sunnah, sama ada nak angkat tangan ataupun tidak angkat tangan. Ketika solat sunnah kita boleh baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dalam rezeki betapa makna yang luas itu, termasuk juga pasangan yang soleh-solehah, anak yang soleh-solehah, yakni keturunan yang baik-baik. Ini rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi katalah timbul persoalan, Ustaz, dalam ramai-ramai anak, ramai-ramai nasab keturunan ni, bukankah mesti ada, kita akan tengok seumpama tandan pisang, ada yang masak, ada yang kurang masak, ada yang muda. Kalau kita biarkan setandan pisang, dia tempoh yang cukup matang usia tandan pisang itu, kita akan lihat bagaimana kalau kita biarkan pisang itu akan masak secara berperingkat-peringkat. Mungkin bahagian atasnya masak dahulu ataupun mungkin bahagian bawahnya masak dahulu. Dan ada di antara pisang sesikat ini, ada yang mengalami maknanya gangguan kesuburan, seumpama tidak boleh dimakan oleh ulat ataupun serangga ataupun rosak dan sebagainya. Itu standard pisang. Begitu juga dalam keluarga, dalam ahli keluarga kita dan sebagainya.
Katalah kita berhajat kepada pasangan yang baik atau anak-anak yang baik. Tiba-tiba Allah uji. Allah uji anak-anak saya dan di antara kita, anak-anak kita boleh lihat bagaimana saya sendiri, kita semua pun sebagai anak. Kita juga menjadi ujian kepada mak dan ayah kita. Maka berasmi pada saya dan kita semua, masih belum terlambat kita berdoa, memohon kepada Allah. Waktu kita ungkapkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, peliharalah kami daripada azab api neraka, dan kita boleh kosatkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa sama, nampak bagaimana berkatilah apabila saya dan kita semua mohon secara sopan, secara beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mustahil bagi Allah, berbeza dengan sifat makhluk. Apabila makhluk, seseorang mendatangi kepada saya meminta sekali, 2 kali, 3 kali, sekali kita boleh beri, 2 kali kita boleh beri, tapi masuk 3 kali, masuk kali-kali yang seterusnya, mungkin dia akan jadi ada perasaan bercampur baur. Itu maknanya kita ni, maknanya sentiasa berhajat kepada siapa? Yang maha pemberi rezeki. Maha yang memberi rezeki ni Ar-Razak. Allah ni sangat suka apabila hamba di kalangan hamba-hambanya mendatanginya dalam keadaan tawajuh, menginsafi diri, dimulai dengan kalimah tadi, kalimah istighfar, kalimah merendahkan diri, kalimah sayyidul istighfar. Kemudian dalam masa sama dia memuji Allah, didahulukan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Kemudian mukadimah tadi saya sebut, kemudian dia beradab dengan Allah. Allah maghfirli, wahai Allah ampunilah aku. Didahulukan tadi. Sila semak ungkapan saya pada awal bicara ini, ketika bagaimana Rasulullah forwardkan kepada seorang Arab Badui, menyatakan iaitu ungkapkan setelah tasbih, tahmid, tahlil dan takbir itu, la haula wala quwata illa billah, Allah maghfirli, wahai Allah ampunilah aku, wahai Allah, Allah marhamni, wahai Allah rezekikanlah aku, rahmatilah aku, Allah marzuqni, wahai Allah rezekikanlah aku. Subhanallah. Disyarahkan oleh para alim ulama bagaimana bila mana Allah ampunkan seseorang dan bila mana Allah merahmati saya dan di antara kita. Masya Allah. Sebenarnya hakikat yang boleh saya menyatakan secara khulasah pada pertengahan bicara ini, iaitu apa? Bila mana Allah merahmati, Allah memandang saya dan di antara kita dengan pandang rahmah. Masya Allah. Kita lihat, kita flashback balik bagaimana Rasulullah sering mengungkapkan beberapa doa dengan wasilah memohon rahmah daripada Allah. Memohon rahmah daripada Allah. Seumpama dalam suratul Kahfi ayat yang ke-10, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ayat yang ke-10 itu semak balik, boleh lihat terjemahannya, faham apa yang kita baca sebagai doa, sebagaimana Ashabul Kahfi berdoa di waktu fitnah, ditidurkan 309 hari. Masya Allah, fitnah, ujian buat mereka, tapi mereka berdoa juga. Dalam bicara doa mereka, doa ini juga dilafazkan oleh baginda Nabi SAW, kerana khuluqul Quran, bahawasanya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, yakni Al-Quran yang bergerak. Dalam kehidupan Nabi Rasulullah SAW sering memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yakni apa? Yakni Rasulullah berdoa mohon kepada Allah tadi dalam doa ayat ke-10 dalam suratul Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Allah kurniakanlah dari sisimu rahmah dari sisimu bagi kami. Nampak? Kepada Allah jualah kita wasilah dengan sifat Rabb, Ismullahil Azam. Ismullahil Azam, kalimah Rabb, yakni nama, asma wa sifat,
maupun af'al Allah. 3 terangkum dalam kalimah Rabb itu, subhanallah. Kemudian kita memohon ampun. Rasulullah memohon rahmah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Bila rahmah ini kita berjaya undang dalam kehidupan kita, lifestyle kita, insya-Allah kita berbaik sangka. Yang penting ketika kita bermunajat, berdoa, kita yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala akan makbulkan. Kita yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala akan pandang kita dengan pandang rahmah. Maka di waktu itulah kita tingkatkan keyakinan tauhid kita. Allah marzuqni, wahai Allah rezekikan daku. Masya Allah. Rezeki, ada orang minta kepada Allah rezeki. Allah marzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allah marzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, rezekikan aku taubat nasuha sebelum datangnya ajal, maut. Allahu Rabbi. Saya dan kita semua, Masya Allah, ahli keluarga, sahabat-sahabat, kenalan semua, kita telah mendengar khabar-khabar berita dalam 1-2 hari. Sejak semalam kita mendengar berita, khabar berita di luar negara. Seumpama di Beirut, di Lebanon, bandar town Beirut itu, Beirut town itu, subhanallah, berapa peratus wilayah bandar itu dalam keadaan Allah timpakan suatu musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berlakunya letupan yang begitu besar. Ini kalimat istirja kena didahulukan. Dan mereka-mereka yang terselamat maupun kita yang berada di jarak yang begitu jauh ini, maka tanggungjawab kita juga mengungkapkan kalimah istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami datang daripada Allah dan kepadanya lah kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Bagaimana sesuatu perkara itu tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Sama ada Allah tentukan secara yang disebut ketentuan Allah yang rasminya, apabila telah berlaku 100% itu adalah ketentuan Allah. Namun Allah bentangkan kepada manusia, beri pilihan. Manusia ni dia boleh merancang secara sama ada jalan fujur ataupun jalan ketakwaan, sama ada jalan kejahatan ataupun jalan ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wallahu alam, apa isunya, apa sebenarnya yang berlaku itu dalam siasatan, tapi nak sebutnya bagi orang yang terselamat, dia boleh mengungkapkan kalimah alhamdulillah. Ada orang yang mati, ada orang yang terselamat, walaupun mungkin sebahagiannya menjadi OKU, mungkin sebahagiannya yang cedera parah dan sebagainya. Dan ahli waris, subhanallah, sekiranya yang mati itu si mati yang apabila nisbah kematian itu berlaku, ahli waris ni apabila mereka sendiri boleh menyaksikan apakah ahli keluarga mereka beriman kepada Allah dengan keimanan sebenar. Dan mungkin ada di antara yang solehah. Musibah yang berlaku melibatkan dengan khabar, melibatkan ramai yang mati, terbunuh dan sebagainya. Wallahu alam, mungkin sebahagian di antara mereka itu sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ahli waris boleh mengungkapkan kalimah hamdalah, kerana mereka memahami hakikat betapa apabila datang ketentuan Allah, ada kalanya Allah tentukan. Allah telah memilih di kalangan hamba-hambanya untuk mati syahid di jalan Allah. Bukankah ada suatu hadis qudsi? Hadis qudsi ini masyhur dan telah saya ulang sebut beberapa kali dalam bicara di alam maya ini. Masya Allah, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan petugas minyak amal Allah
mendatangi ahli waris yang ditimpa musibah kematian, apa yang telah diungkapkan oleh mereka. Maka para unit amal, yakni malaikat Allah, sengaja ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalian telah mencabut nyawa anak hamba-Ku yang beriman. Malaikat menyatakan, ya, na'am. Dan kamu telah mengambil buah hati aku, kata Allah. Kamu telah mengambil buah hati aku. Dan dalam masa yang sama Allah bertanya, bila mana malaikat menyatakan ya, dengan rasmi, dengan kehendak Allah, malaikat menjalankan tugas dengan tunduk dan patuh. Sejak azali lagi malaikat ini, malaikat yang mencabut nyawa, malaikat maut, mereka tunduk dan patuh dengan perintah Allah. Apabila Allah sengaja tanya, dalam hadis ini Allah sengaja tanya apa yang diungkapkan oleh ahli waris, ahli keluarga, sama ada mak ataupun ayah, hatta adik-beradik mereka, apa yang diungkapkan setelah matinya di kalangan hamba yang beriman kepada Allah, anak-anak kecil ataupun anak yang solehah dan sebagainya, ataupun orang yang beriman, sebagian orang yang beriman, Masya Allah. Maka ahli waris menyatakan, ketika musibah itu berlaku, malaikat mencatat kalimah yang keluar daripada perkataan ahli waris, iaitu Alhamdulillah. Kerana sebahagian ahli waris benar-benar beriman kepada Allah, mereka meyakini sesuatu musibah tidak akan berlaku melainkan dengan ketentuan Allah di Lauh Mahfuz. Itu tentang ayat ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha, dalam surah Al-Hadid, pada ayat yang keempat, kelima, bagaimana Allah nyatakan dia mengetahui apa yang masuk, apa yang keluar, kemudian apa yang turun, apa yang naik. Jadi apa yang turun ni iaitu takdir. Di antara yang turun ini bukan sekadar ilmu Allah, yakni Al-Quran turun, tanazzalul malaikatu warruh, la, yang disebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Salah satu yang turun iaitu Al-Quran, turun kepada baginda Nabi SAW di transitnya Baitul Izzah, di Lauh Mahfuz di Baitul Izzah, disampaikan kepada Nabi SAW selama 22-23 tahun. Dan yang turun juga adalah dalam takdir Allah, iaitu takdir Allah, ketentuan Allah. Kemudian yang naik ini doa. Jadi sebaik-baik doa iaitu Alhamdulillah. Masya Allah. Bila kita mengaji, kita memahami faqihu fid din, insya-Allah sikit sebanyak dia akan memberi suatu impak kepercayaan dan keyakinan kita, sehingga kita boleh sebut ketika musibah, insya-Allah pada diri saya dan di antara kita boleh sebut ketika musibah, hatta kematian, begitu juga sakit dan sebagainya, begitu juga kesusahan, begitu juga kesempitan, begitu juga yang kita mencari-cari kebenaran, untuk bagaimana minta Allah lah yang memberi hidayah, memberi hidayah dan petunjuk dan hidayah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala secara bijaksana, sehingga dalam hadis qudsi tadi, bagaimana taman kisahnya, iaitu apabila mendengar penerangan laporan rasmi daripada malaikat Allah, tercatatnya kalimah ungkapan hamdalah daripada ahli waris si mati, maka Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu memerintahkan malaikatnya membina mahligai, satu istana di dalam syurga yang disebut sebagai istana kesyukuran, istana kepujian. Itu bagi orang yang sabar, yang tabah, memahami hakikat betapa
betapa sesungguhnya kita semua datang daripada Allah, dan kepadanya lah kita semua akan dikembalikan. Dan kita mendengar semalam daripada, seingat saya, daripada Sabah ke Sarawak, bagaimana berlakunya musibah kemalangan yang melibatkan 4 orang wanita, yakni muslimah, yang terlibat dengan gerakan dakwah Islami, terlibat dengan jemaah Islami. Masya Allah, mereka ditimpa musibah kemalangan. Mereka juga tidak mahu sesuatu yang mereka tidak duga, tetapi bila berlaku sesuatu yang Allah kendaki, maka bagaimana telah kembali ke rahmatullah 1 ke 2 orang. Semalam dikabarkan dalam kereta ni, bila maknanya kemalangan itu berlaku melibatkan 4 orang, dan jadi kita berdoa terus langsung, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sekiranya berlaku seorang, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dan saya lihat bagaimana coretan sahabat-sahabat daripada Malaysia Timur. Di Sabah Sarawak ni disebut Malaysia Timur ke Malaysia Barat. Jadi laporan rasmi bagaimana jalan cerita maupun kisah sebelum berlaku, dan biodata lebih kurang, sokongan khidmat yang dilakukan oleh 4 muslimat ini. Masya Allah, kita berbaik sangka apabila melakukan kerja-kerja amal kebajikan, amal jami'i, melibatkan kepentingan agama, perjuangan agama, din Islam yang kita semua kena sebarkan, salam dan sebagainya kena sampaikan, walaupun di dalam kawasan, di wilayah ataupun di lokaliti pendalaman. Masya Allah, saya sendiri pun ada sedikit pengalaman di Sabah dan Sarawak ini. Kita rehlah tua tahu kita dapati memang mencabar. Perlunya pendakwah, para da'i, para alim ulama. Dan alhamdulillah, sebahagian di antara para alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, para asatizah, para ustazah daripada Semenanjung ini, mereka bertugas, sebahagiannya bertugas sebagai guru Jacob, ataupun tenaga pengajar yang diterbangkan, dihantar sebagai posting yang pertama untuk mereka berkhidmat di kawasan pedalaman. Masya Allah. Begitu juga maknanya para da'i, para du'at, para mu'alimah yang datang secara berkala. Masya Allah. Dan saya mengharapkan maknanya sumbangan bakti kepada mereka yang di kawasan pedalaman ini kita dapat teruskan. Para asatizah maupun para pendakwah sekalian, maknanya pendakwah ilmu, pendakwah amal maupun pendakwah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita support rakyat Sabah, support rakyat Sarawak ini, Semenanjung. Ada kalanya tidak mustahil, maknanya supporter daripada rakyat Sabah dan Sarawak sendiri boleh bergabung, bermuafakat peringkat nasional maupun international, maupun yang disebut muafakat akhirat. Masya Allah, hubungan hablum minan nas ini, bila kita kaitkan satu hatikan kita ini dengan tali Allah, hablum minallah, Masya Allah, dia menjadi kuat. Jadi sabarlah ahli waris yang ditimpa musibah, 4 orang di kalangan muslimah dalam parti Islam se-Malaysia PAS itu, seingat saya khabarnya. Jadi mereka Masya Allah mewakili kita umat Islam berdakwah, menyampaikan risalah agama untuk kepentingan muslimah maupun umat di Sabah dan Sarawak. Masya Allah. Dan mana-mana NGO maupun jemaah yang lain yang bergabung maupun bermuafakat untuk kepentingan agama kita, sebarkan salam sehingga masuknya orang-orang yang belum Islam, orang-orang yang berada di persimpangan dalam kehidupan mereka. Maka kita, tanggungjawab kita sejauh mana kita melakukan kerja dakwah amal itu, dakwah ilmu dan sebagainya. Jadi subhanallah, jadi yang penting maknanya kita semua muafakat. Bila ditimpa musibah, kita berdoa
berdoa satu, boleh sampaikan salam takziah, kemudian mengambil pengajaran. Tu di antara tanggungjawab saya dan kita semua apabila berlakunya kematian, saya dan kita semua kena ambil ibrah, kena ambil mauizah, kena ambil tazkirah atas setiap kematian, kerana kematian itu adalah tazkirah yang terbaik. Kullu nafsin zaikatul maut, kullu nafsin zaikatul maut, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai kematian, termasuk di Lubnan ataupun di depan mata kita. Kadang-kadang kita menyaksikan kematian ini di kalangan ahli keluarga kita. Maha bijaksananya Allah, Allah Al-Hakim, maha bijaksana, Al-Adlu, maha adilnya Allah, memilih dengan pilihannya. Kadang-kadang atuk nenek panjang usianya, yang diambil cucu dulu. Bukan mesti yang sakit pergi dulu, tapi yang diambilnya kadang-kadang orang yang sihat walafiat. Kadang-kadang orang yang merasai yang sudah ada tanda-tanda kematian dan disebut, aku ni mungkin nak mati. Rupanya tak mati-mati. Itu hikmah daripada Allah. Namun kesedaran itu, bila dah tahu nak mati, kena buat persiapan yang bijaksana. Orang yang tak perasan diri dia nak mati, tiba-tiba dijemput rasmi. Dan banyak sekarang ini kematian yang mengejut. Jadi tadi saya sebut, di antara rezeki yang boleh kita mohon, iaitu minta taubat nasuha sebelum datangnya ajal. Taubat nasuha, Allah ilhamkan kita ini bertaubat nasuha. Bila kita bertaubat kepada Allah, insya-Allah sentiasa bertaubat pagi maupun siang maupun malam, insya-Allah maknanya Allah akan ilhamkan. Sebenarnya itu termasuk cabang rezeki. Dan nak menyatakan di antara minit-minit yang akhir pada kesempatan di waktu duha ini, Allah nyatakan dalam suratul Mulk, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Dalam ayat yang kelima, Allah ke-15 dalam suratul Mulk, bila kita baca, kita tadabbur bagaimana dia yang menjadikan bumi itu rendah, yakni boleh diguna pakai dengan baik, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah daripada rezekinya, dan kepadanya lah akan kembali. Kembalinya apa? Kita semua ni. Semua rezeki yang Allah telah bentangkan dalam sepanjang hayat kehidupan kita ni, satu demi satu Allah berikan daripada belum ada kepada ada. Kemudian diberi satu demi satu. Kita latar kabun natabakan antabak. Bagaimana kita melalui proses pembesaran ini. Pembesaran daripada benih nutfah, mudghah, alaqah. Kemudian lahir ke dunia ni sebagai bayi, anak-anak, kemudian remaja, belia, dewasa maupun peringkat senior, termasuk senior citizen, warga Masya Allah. Jadi bumi ini Allah bentangkan untuk kita guna pakai. Waktu kita berpijak di lokaliti masing-masing, stay at home, atau kita berada di rumah masing-masing, muslimin muslimah, ataupun kita rehlah tadi, berjalanlah ke mana, ke segala penjuru bumi ni. Bumi ni ada timur, ada barat. Ada Malaysia timur, ada Malaysia barat. Ada utara, ada Malaysia utara, ada Malaysia selatan. Utara tu belah Kedah, belah Penang, belah Lantan, dan sebagainya. Kemudian di selatan ni belah Johor dan sebagainya. Subhanallah. Jadi mana-mana kita boleh pergi rehlah, yang penting niat dan ada maksud tujuan. Sebagaimana kita sering berdoa, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, dalam braket disebut dalam surah, dalam satu ayat dalam satu surah, ibadah itu syarahnya iaitu tentang ibadah korban. Dan boleh kita ambil ibrah secara umum, iaitu segala ibadah yang kita lakukan
Begitu juga inna yuhyi wa yumit, tentang soal bagaimana Allah mempunyai kuasa menghidup dan mematikan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala beri jalan kehidupan kita ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rupa-rupanya rezeki ni bila kita mampu, Allah ilhamkan melakukan amal-amal ketaatan, amal-amal kebajikan, pun rezeki daripada Allah, alhamdulillah. Bagi yang berada dalam persimpangan kehidupan, maka mohon sedapat mungkin rezeki yang ada ini digunakan sebaiknya. Apa yang ada ni digunakan sebaiknya, dan minta petunjuk Allah supaya kita dapat guna pakai dan melakukan yang lebih baik. Seni daripada Allah, dalam takdir ilmu Allah, kita pun saya pun tidak boleh terlebih ataupun terlajak untuk menilai. Kerana apa? Kekuasaan Allah ini dia meliputi tentang sesuatu yang kita sangka baik, kadang-kadang sesuatu yang kita sangka tidak baik tapi dia baik hakikatnya di sisi Allah buat kita. Begitu juga kita sekiranya kita merasakan baik sesuatu itu, sebenarnya di sisi Allah, dengan ilmu Allah, dengan maha bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala, hakikatnya kita ni dhaif, akal kita ni pendek, tapi Allah maha bijaksana. Sesuatu yang kita sangka baik rupanya tidak baik. Wa asa an takrahuhum syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dalam suratul Baqarah, ayat itu ada pangkal dia berkaitan dengan perintah perang, namun ulama dia mensyarahkan, sebagian ulama mengambil ibrah umum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu ia baik bagi kamu, boleh jadi apa yang kamu suka itu tidak baik bagi kamu. Jadi nampak, dan ada ayat-ayat yang seterusnya bagaimana Allahu Rabbi kita very limited, namun kita boleh minta dengan Allah. Dari sisi Allah rezeki sementara hayat masih di kandung badan ini, maka kita minta Allah beberapa permintaan tulus kepada Allah. Rendahkan diri saya dan kita semua, perbanyakkan istighfar, kemudian perbanyakkan juga muhasabah diri, kemudian dalam masa yang sama maknanya giat beramal dengan mujahadah. Saya suka ulang sebut, beruntunglah seseorang yang bertakwa, kerana dalam juzuk penghayatan jiwanya ada muraqabah, adanya muhasabah, adanya mujahadah. Mudah-mudahan Allah beri ilham. Wahai Allah, ilhamkanlah akan kami, agar kami melakukan amal yang soleh, yakni yang solehah, agar kami mensyukuri akan nikmat yang telah Kau kurniakan kepada kami dan kepada ibu dan bapa kami, agar kami melakukan amal-amal yang Engkau, amal-amal soleh yang Engkau redai. Masukkanlah kami dalam golongan hamba-Mu yang salihin. Dan kita boleh berdoa seumpama doa Nabi Ibrahim dalam surah Syu'ara ayat 83. Rasulullah SAW pun berdoa dengan doa ini, Rabbi zidni, Rabbi habli hukma wa alhiqni bil salihin. Kurniakanlah ya Allah, Rabbi ya Rabbku, kurniakanlah daku ilmu pengetahuan agama, wa alhiqni bis salihin, dan hubunglah aku, masukkanlah aku dalam golongan hamba-Mu yang salihin. Jadi rezeki juga, ilmu pun rezeki, hubungan kita hablum minan nas ini pun rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak cabar rezeki. Betapa ramainya orang tak boleh minum, tak boleh makan di hospital. Di rumah pun ada yang terlentang kerana penyakit-penyakit yang kronik. Bukan sekadar coronavirus saja, tapi nak sebut penyakit-penyakit yang kronik 3 serangkai, hatta kanser,
dan sebagainya, diabetes, high diabetes maupun dan sebagainya. Subhanallah, mereka terhad untuk makan dan minum. Kita masih mampu makan dan minum. Ada yang tak mampu nak menyarung pakaian kerana penyakit kulit. Ada yang tak mampu untuk buang air. Hatta buang air kecil. Apatah lagi buang air besar. Yang tak mampu buang air besar ni, subhanallah, sampai doktor kena push. Masukkan seluk tangan dan sebagainya, kena bubuh satu remedi. Satu remedi sehingga keluarkan, tolak najis tu keluar. Hatta yang tak boleh kencing kena masukkan tiup. Nampak? Allah Rabbi, kita yang boleh buang air besar, air kecil ni, ya Allah, jangan lupalah bila keluar tu, alhamdulillah, terima kasih kepada Allah, nikmat rezeki daripada Allah. Boleh buang air besar, boleh buang air kecil. Bukan sekadar breakfast pagi tadi, malam tadi kita dinner, semalam kita lunch, makan yang macam-macam makan. Boleh makan daging kambing lagi, ketam pun makan, udang pun makan. Subhanallah, serba-serbi saya dan kita semua makan. Subhanallah. Jadi semua tu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang nak dikisah, melainkan kita kisah betapa al-kisahnya Allah Subhanahu Wa Taala lah sumber rezeki. Rezeki datang daripada Allah. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bagaimana apabila kita bersyukur kepada Allah, insya-Allah niscaya Allah akan tambah nikmat. Allah akan tambah nikmat. Sekiranya kita kufur, niscaya azabku, kata Allah, pedih. Kufur ni hilang arah dalam kehidupan. Tidak mensyukuri, tidak berterima kasih, sehingga tidak mendirikan solat dengan sempurna. Yang dah solat, pastikan solat tu jamaah. Yang dah dalam keadaan amal kebajikan, pastikan adanya masa untuk hadir dalam mana-mana majlis ilmu Allah. Hadirkanlah kalian semua usahalah dalam majlis ilmu Allah di masjid maupun di surau. Sekurang-kurangnya 2 kali seminggu. Formatkan dalam jadual. 2 kali seminggu. Macam mana sibuk pun 2 kali seminggu ada di masjid ataupun di surau. Tak cukup dengan kita live sebegini ataupun melihat rakaman YouTube, tapi takkan sama orang yang hadir dengan orang yang tidak hadir. Tapi maknanya dalam masa sama, bila kita gerakkan hidup kita ini dengan manfaat, walaupun secara santai di tempat lokaliti, tempat kerja maupun tempat di kediaman masing-masing ataupun dalam rehlah, kita boleh pasang iPad kita, handphone kita, boleh pasang YouTube, tengok live dan sebagainya, rakaman dan sebagainya. Itu pun masya-Allah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuma itulah maksudnya ahsanu amalah. Dalam kehidupan ini, biar landing time kita mun'iqasat, kita mun'i'tiqad, kita nak melakukan yang lebih baik daripada yang sebelum ini. Orang yang bertakwa, dia punya vision, dia punya misi, dia punya wawasan dia, hari ini lebih baik daripada semalam, esok lebih baik pada hari ini. Itu sifat amalan orang-orang yang bertakwa. Siru ala barakatillah. Mudah-mudahan sekalian semua kita berdoa kepada Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah daku sentiasa kami mengingatimu dan mensyukuri akan nikmatmu, dan perbaguskanlah ibadah kami. Jadi minta kepada Allah, termasuk juga tadi syukur, menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Bukan sekadar mengingati Allah sentiasa, tapi bersyukur, dan dalam masa sama minta Allah perbaguskanlah ibadah kami, ibadahku. Jadi minta Allah. Jadi semua ini saling lengkap melengkapi. Gabungan yang baik, ilmu, iman dan amal, masya-Allah, akidah yang benar, ibadah yang sahih, akidah yang salim, insya-Allah kita menemui Allah. Mudah-mudahan Allah selesaikan masalah ataupun masalah kita, hablum minallah maupun hablum minan nas. Allah sempurnakan apa yang tak sempurna pada diri saya dan kita semua. Kita boleh berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Sebagaimana engkau perelokkan rupa parasku,
perelokkan akhlakku. Nampak? Di monitor cermin, di iPad ataupun di handphone nampak muka masing-masing. Jadi waktu kita tengok, orang perempuan suka tengok cermin, orang lelaki pun menyemat juga. Jadi baca, sebagaimana engkau perelokkan rupa parasku, perelokkan akhlakku. Jadi satu amalan yang tinggi nilai dia di sisi Allah di akhirat nanti apabila Allah Subhanahu Wa Taala beri pembalasannya, pembalasan yang benar-benar Allah akan tunaikan apabila akhlak mahmudah dipraktikkan dalam kehidupan, sehingga kan Allah akan bina satu mahligai di tengah-tengah syurga Allah. Di tengah-tengah syurga Allah. Sesiapa yang meninggalkan perdebatan, dalam satu hadis yang lain, meninggalkan perdebatan, perbalahan, sedangkan dalam masa sama dia mengisafi dia salah, dia meninggalkan perdebatan, dia tak nak berbahas, maka hasil parlimen ni, Masya Allah, kita lihat bagaimana kadang-kadang Allahu Rabbi, mudah-mudahan ahli parlimen ni menjadi contoh pada rakyat. Kalian merupakan, subhanallah, mewakili rakyat yang ramai. Jadi mudah-mudahan kalian semua ahli-ahli parlimen maupun YB, mudah-mudahan dapat mencontohi YB di kalangan rakan-rakan kalian yang beradab dalam berhujah. Jangan sampai kerana nak menegakkan benang yang basah sehingga hilang punca peradaban, perkataan dan sebagainya. Boleh berhujah, boleh berdialog dan sebagainya, hatta sampai tahap kalau nak berdebat pun ada disiplinnya, ada disiplinnya. Namun demikian, adab itu, akhlak itu mudah-mudahan terbela, terpelihara, kerana rakyat sekarang ni rakyat matang. Rakyat matang. Kalau ahli parlimen tentu kena lebih matang. Ahli parlimen kena lebih matang 2-3 kali daripada rakyat, kerana kami ini mencalonkan antum sebagai ahli parlimen. Maka amanah terpikul di bahu semua ahli parlimen. Tak kira daripada mana-mana parti yang memerintah sekarang ini. Masya Allah, apatah lagi, maknanya ahli parlimen sebenarnya kena apa? Kena dalam keadaan tertib, memperjuangkan kebenaran. Siru ala barakatillah, bagi mereka yang mewakili perjuangan agama Allah, mendaulahkan risalah tauhid kepada Allah, sehingga memberi faham kepada orang bukan Islam betapa Islam ini for all, dan maknanya Islam ini untuk semua. Ada akhlak dalam Islam dan sebagainya. Jadi Masya Allah, semoga yang berhormat semua diberi taufik dan hidayah dari sisi Allah Subhanahu Taala, dan kerajaan yang memerintah sekarang ini maknanya diberi kekuatan dan diberi taufik dan hidayah daripada sisi Allah untuk menyelilia, mentadbir negara supaya lebih baik daripada sebelumnya. Dan kita rakyat ini pilihlah, doalah untuk mereka. Dan sekiranya ada berlaku pemilihan di Sabah maupun di seluruh election di seluruh Malaysia ini, jadi tentulah kena buat keputusan yang bijaksana. Bukan bijak sini, kena buat keputusan yang bijaksana. Yakni apa? Ketika memangkah, memilih itu kena ada ilmu. Bukan taklid, bukan ikut-ikut, tapi kena ada ilmu dan kena ada iman yang benar. Kena ada nilai yang takwa. Bismillah, nak bangkah ni bismillah, dan kena ada ittiba' Quran dan sunnah. Kena rasa takut kepada Allah. Nak beri sokongan ini kepada pihak yang benar. Kena lihat akhlak maupun perjuangan prinsip agama dasar satu-satu parti yang mendukung untuk mewakili rakyat yang terbanyak di Malaysia ini, maupun di negara-negara sahabat-sahabat, kawan-kawan saya dan kita semua di wilayah Thailand, di Indonesia, maupun di Cambodia, maupun di Singapura, maupun di mana-mana negara. Di mana-mana negara di Nusantara maupun di wilayah di negara luar sekalipun. Jadi kena benar-benar beriman pada diri saya. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Dan doa supaya negara kita ini, Malaysia ini,
dalam keadaan aman sejahtera, terselamat daripada fitnah demi fitnah, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan dalam negara, maupun serangan-serangan kadang-kadang virus-virus yang masuk daripada luar, termasuk pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang dibawa masuk daripada luar dengan pengaruh-pengaruh sekular maupun pengaruh liberal maupun pengaruh-pengaruh yang kadang-kadang sebenarnya dia meracuni pemikiran secara halus yang menyerang umat Islam. Apatah lagi dan umat yang bukan Islam, kita beri penerangan sabar, kita sehingga menyantuni mereka yang bukan Islam, kerana hak jiran juga kepada yang bukan Islam pun diraikan. Kepada orang yang bukan Islam, kita santuni mereka dengan akhlak Islami, insya-Allah. Bukan tanggungjawab YB saja, kita rakyat ni. Kalau kita ada jiran kita bukan Islam dan sebagainya, daripada China, daripada India, daripada komuniti India maupun China, ataupun orang putih sekalipun, kita tanggungjawab kita ingat sunnah akhlak Rasulullah SAW, akhlak yang salih. Innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Tidak aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang salih, yang baik. Jadi cukuplah sekadar ini. Siru ala barakatillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan dan rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Sebarkan salam, berilah, forwardkanlah kepada ahli keluarga. Takkan rugi saya dan kita semua. Tak ada wang ringgit sebagai imbuhan kepada saya pun, melainkan saya berharapkan kita semua sama-sama muafakat akhirat. Demi kerana Allah, demi kerana agama ini, sebarkan salam, sebarkanlah. Secara ilmu ini boleh disebarkan. Kita tidak akan rugi kerana masing-masing ada manfaat bersama, insya-Allah. Siru ala barakatillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wallahu a'lam. Jadi sesiapa yang berhajat untuk khidmat sokongan saya menyampaikan kuliah maupun ceramah, boleh dapatkan nombor di tertera di audio kuliah yang saya forwardkan sekarang ni di post rakaman live ini. Jadi boleh dapatkan di situ untuk khidmat sokongan sebagai pengkuliah, penceramah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Apa yang baik itu tentu ilham yang baik daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan saya dan kita semua diuji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairan jazak. Terima kasih atas perhatian semua. Wallahu a'lam. Ma'assalamah ila liqa, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.